Projek OTEK Malaysia, pedang di atas kepala dan harapan terakhir di Laut Andaman. Ini bukan sekadar kawasan laut biasa. Ia adalah pedang Damokles yang tergantung di atas kepala lebih 30 juta rakyat Malaysia, pedang yang bersedia untuk jatuh pada bila-bila masa. Namun, pada masa yang sama, ia adalah harapan terakhir yang dianugerahkan Tuhan kepada tanah air kita. Jika saya memberitahu anda bahawa, dalam beberapa minit kita duduk berbual ini, arus tenaga yang amat besar, setara dengan puluhan kali ganda gabungan loji kuasa nuklear di seluruh dunia, sedang mengalir secara senyap melalui perairan Malaysia di sepanjang pantai, adakah anda akan berasa takut atau adakah anda akan mula teruja dan ingin merebutnya? Sudah terlalu lama kita hanya memerhatikan arus hangat lautan Hindi yang mengalir deras, seperti naga hitam, membawa bersama berbilion-bilion tan air laut hari demi hari. Kita hanya mampu berdiri, melihat dengan mata terkedip-kedip dan mengeluh. Tetapi mulai hari ini, dalam era di mana dunia kekurangan tenaga dan dipenuhi risiko geopolitik yang lebih ganas daripada taufan, sekumpulan jurutera Malaysia yang bekerja secara senyap telah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Mereka mengisytiharkan perang terhadap kawasan laut dalam yang berbahaya dan gelap untuk menarik kembali tenaga negara daripada jurang yang sedalam lebih 600 meter di bawah paras laut. Ini bukan sekadar projek penjanaan elektrik biasa. Ia adalah pertaruhan nyawa demi kelangsungan hidup, demi maruah, dan demi masa depan Malaysia. Projek penukaran tenaga termal lautan Laut Andaman Malaysia. Namanya mungkin kedengaran lembut, tetapi di sebalik tabir, ia menyembunyikan rahsia yang mendebarkan dan bahaya yang tidak terperi. Mampukah Malaysia memecahkan sangkar tenaga yang telah ditetapkan oleh takdir? Mampukah kita mencipta gunung kekayaan kedua, selepas industri automotif dan elektronik, untuk melindungi negara? Hari ini, sila tarik nafas dalam-dalam dan ikut kamera, kami menyelam ke kawasan laut dalam yang tidak pernah disentuh oleh sesiapa, untuk menyaksikan pertembungan antara kebijaksanaan manusia dan kegilaan alam semula jadi. Sebelum kita mulakan cerita ini, sila subscribe dan ikuti kami kerana kandungan selepas ini akan mengubah sepenuhnya pandangan anda tentang tenaga, lautan dan masa depan Malaysia. Rakan-rakan, sebelum menceritakan kisah ini, kita perlu kembali melihat realiti Malaysia. Kita hidup di tanah air yang kelihatan makmur, tetapi sebenarnya sangat rapuh dari segi tenaga. Walaupun kita mengekspor berjuta-juta kereta setahun atau pasaran saham kita rancak, selagi kapal pengangkut gas asli dan arang batu terputus, lampu di negara ini boleh padam dalam beberapa hari. Perasaan dicekik ini adalah mimpi ngeri yang menghantui setiap rakyat Malaysia yang berwawasan. Sementara gas di Laut Cina Selatan mula berkurangan, elektrik arang batu ditentang kerana pencemaran, dan tenaga angin serta solar masih bergantung kepada cuaca. Di manakah jalan keluar untuk Malaysia? Ketika semua orang mendongak mencari matahari di langit atau angin di pergunungan, sekumpulan jurutera Malaysia mengalihkan pandangan mereka ke arah Laut Andaman yang dalam dan menakutkan. Disitulah terletaknya ufuk dan tanah impian yang sejuk. Hanya beberapa kilometer dari pantai Langkawi dan Pulau Pinang, dasar laut menjunam seolah-olah dicangkul oleh kapak gergasi sedalam ribuan meter. Topografi seperti ini dipanggil palung dalam pantai, fenomena semula jadi yang sangat jarang ditemui di dunia. Biasanya, ia adalah simbol bahaya yang mesti dielakkan. Tetapi di mata pakar OTEK, ia adalah khazanah besar yang disediakan khas oleh Tuhan untuk Malaysia. Prinsipnya tidak sukar difahami, ia mempunyai keindahan yang paling ringkas. Semua orang tahu bahawa pada musim panas, air laut di permukaan dipanaskan oleh matahari sehingga suhu melebihi 30 darjah Celsius. Tetapi di laut dalam, di mana cahaya matahari tidak sampai, suhu air kekal stabil pada kira-kira 4,5 darjah Celsius sepanjang tahun. Perbezaan suhu lebih 25 darjah inilah sumber tenaga. Kita hanya perlu menemukan dua aliran air ini melalui kitaran haba, dan kita boleh menjana elektrik tanpa henti. Dan ingat, ini bukan sekadar elektrik biasa, tetapi tenaga yang tidak membakar, tidak melepaskan pencemaran, dan tidak perlu menunggu cahaya matahari seperti solar. Ringkasnya, selagi laut ada dan perbezaan suhu wujud, ia akan menghantar elektrik kepada kita 24 jam sehari, 365 hari setahun. Ini adalah mesin abadi yang sebenar. Tetapi tunggu sebentar.
Jika ia semudah itu, mengapa Amerika tidak melakukannya? Mengapa Jepun atau Eropah masih berada dalam peringkat percubaan? Itu kerana, dari idea kepada realiti, terdapat tembok gergasi yang menghalang, iaitu pengepaman air dari laut dalam. Bayangkan anda perlu memasang pipe gergasi berdiameter beberapa meter ke laut sedalam 600 meter di tempat di mana ombak dan arus paling bergelora dan tidak menentu. Kedalaman 600 meter itu bersamaan dengan 2 kali ganda ketinggian Menara Merdeka 118 yang dicacak ke dalam laut. Di sana, tiada cahaya, hanya keheningan dan tekanan air yang besar yang mampu meremukkan plat keluli menjadi leper. Tekanan yang bertindak ke atas setiap meter persegi pipe adalah setinggi 60 tan, seolah-olah gajah sedang memijak hujung jari anda. Ini belum termasuk arus bawah laut yang ganas seperti tali sawat kilang yang bersedia untuk mengoyakkan pipe pada bila-bila masa. Pada permulaan projek, suara-suara sinis dari komuniti kejuruteraan antarabangsa mengalir masuk seperti air bah. Pakar kelautan terkenal dari Jerman bahkan menulis artikel dalam jurnal tenaga global bahawa ia adalah mustahil. Beliau menyatakan bahawa keadaan geologi bawah laut Andaman sangat berisiko dan pembinaan pipe pengepaman air laut dalam di sana adalah lebih sukar daripada membina pangkalan di bahagian gelap bulan. Media barat juga melukis karikatur jurutera Malaysia sedang cuba menyedut laksa penang dari periuk panas yang mendidih untuk menyatakan bahawa rancangan ini terlalu gila. Tetapi penghinaan sering menjadi permulaan kejayaan yang besar. Rakyat Malaysia mempunyai darah pejuang yang telah lama terjalin dengan lautan dan mempunyai semangat ketabahan yang tidak dapat ditiru. Semakin dikatakan tidak boleh dilakukan, semakin kita perlu membuktikannya. Di medan perang bernama Andaman ini, pasukan jurutera Malaysia mesti mengatasi halangan pertama, pipe pengepaman air laut dalam. Pipe keluli tradisional terlalu keras dan mudah patah. Pipe plastik biasa terlalu lembut dan mudah dihimpit oleh arus. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Pakar bahan dari Malaysia menghabiskan malam demi malam di Makmal, membakar perbelanjaan yang besar, sehingga akhirnya mencipta komposit polimer berketumpatan tinggi fleksibel. Ia bukan pipe biasa, tetapi ia seperti naga gergasi di bawah laut yang hidup. Struktur dalaman meniru gentian otot, mempunyai kekuatan seperti keluli tetapi sangat fleksibel. Walaupun berlaku gempa bumi bawah laut berukuran 7 skala Richter atau bertemu arus terkuat dalam 100 tahun, naga gergasi ini akan berayun mengikut air, menggunakan kelembutan untuk menundukkan kekerasan, mengurangkan hentaman besar secara luar biasa. Untuk peletakan pipe yang sempurna, pasukan jurutera juga mencipta kaedah peletakan pipe penggantungan dinamik bentuk, yang membolehkan pipe terapung dalam air secara seimbang, seperti seorang pesilat yang melakukan silat cekak yang tidak bertembung terus dengan kekuatan lautan, tetapi menggunakan daya untuk mengukuhkan daya. Namun, itu hanyalah permulaan. Di lautan, terdapat musuh yang tidak kelihatan, organisme melekat seperti teritip, kerang, dan lumut. Makhluk-makhluk ini kelihatan tidak berbahaya, tetapi jika ia melekat pada pipe, ia akan membiak seperti virus, menyumbat saluran air, meningkatkan geseran, dan menghakis peralatan. Ini adalah masalah yang memeningkan projek maritim di seluruh dunia selama berdekat-dekat. Untuk menyelesaikan masalah ini, pasukan Malaysia tidak memilih bahan kimia toksik kerana kita mahu melindungi laut Andaman kita yang bersih dan suci. Sebaliknya, mereka belajar dari alam semula jadi, meniru struktur kulit jerung, mencipta lapisan nanobio dengan alur-alur kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Alur-alur ini menghalang bakteria dan larva hidupan laut daripada melekat, seperti titisan air pada daun teratai, menjadikan pipe bersih sepenuhnya melalui kaedah fizikal. Teknologi ini membuatkan pakar kakisan global ternganga. Mereka berseru bahawa rakyat Malaysia bukan sahaja membuat pipe, tetapi mereka sedang mengajar ciptaan untuk mempertahankan diri seperti makhluk hidup. Selain isu pengepaman air sejuk, langkah paling bijak dalam projek ini ialah melihat sisa sebagai emas. Loji kuasa terma tradisional di tepi pantai sering melepaskan air suam ke laut setiap hari yang 5,7 darjah lebih panas daripada air laut biasa dan dianggap sebagai pencemaran terma yang merosakkan ekosistem. Tetapi di mata jurutera Otek, ini adalah air zam-zam dari syurga.
Mereka bentuk sistem tertutup yang menarik balik air sisa suam ini untuk dijadikan sumber haba utama. Bayangkan, satu pihak adalah air sejuk beku 4 darjah dari jurang neraka 600 meter dan pihak yang lain adalah air suam 30 darjah dari loji kuasa. Kedua-dua aliran air ini bertemu dalam penukar haba. Walaupun tidak bercampur secara langsung, haba akan dipindahkan kepada cecair kerja dengan takat didih rendah, seperti amonia tulen. Bahan ini akan mendidih dengan segera, bertukar menjadi uap, isi padu mengembang ratusan kali ganda, dan melonjak untuk memutarkan turbin menjana elektrik dengan tekanan yang besar. Ini bukan sekadar menjana elektrik, tetapi ia adalah sinergi antara haba dan kesejukan dengan kebijaksanaan manusia. Reka bentuk ini bukan sahaja menyelesaikan masalah pencemaran terma, tetapi juga meningkatkan kecekapan penjanaan elektrik sehingga 30%, menjadikannya penukaran sisa kepada emas yang mesti dicatat oleh dunia. Pegawai dari Agensi Tenaga Antarabangsa bahkan perlu menulis dalam laporan mereka bahawa Malaysia telah membuka laluan baharu untuk puluhan ribu loji kuasa pantai di seluruh dunia. Ini adalah contoh terbaik ekonomi kitaran. Sudah tentu, kejutan projek ini tidak berhenti pada teknologi sahaja, tetapi pada gelombang ekonomi yang mengiringinya. Adakah anda fikir air yang dipam hanya untuk menjana elektrik? Sama sekali tidak. Air itu adalah emas cair. Air yang dipam dari kedalaman 600 meter telah tidur di bawah bumi selama ribuan tahun. Ia bersih, bebas kuman, dan kaya dengan lebih 70 jenis mineral, termasuk magnesium, kalsium, dan zinc. Setelah selesai menjana elektrik, air itu masih mengekalkan kesejukan dan ketulenannya. Bagi usahawan Malaysia yang berfikiran pantas, ini adalah peluang perniagaan bernilai ratusan bilion ringgit. Kita boleh menggunakan air ini untuk menghasilkan air minuman premium yang berharga tinggi, standing dengan jenama terkenal dunia. Kita boleh menggunakannya untuk menternak hidupan laut mahal yang paling sukar diternak, seperti tuna sirip biru atau abalone grade APA, kerana airnya sangat bersih sehingga tidak memerlukan antibiotik sama sekali. Selain itu, ia juga boleh dihantar ke ladang pertanian di pulau yang panas terik ini. Kita boleh menggunakan pipe air laut sejuk untuk mengurangkan suhu di rumah hijau, menanam strawberry Cameron, cherry, atau wasabi yang biasanya hanya boleh ditanam di negara beriklim sejuk. Malah dalam industri kosmetik, ekstrak daripada air laut dalam dengan mineral unik sedang menjadi bahan mentah yang direbut oleh jenama global. Malaysia sedang membina rangkaian ekonomi biru yang menghubungkan tenaga, makanan, pertanian, dan kesihatan. Sementara yang lain berjuang keras merebut chip nano, Malaysia telah menanam pokok wang dan pokok emas di bawah laut dalam. Walau bagaimanapun, jalan menuju kejayaan sentiasa dihalangi oleh cabaran. Dalam proses ini, jurutera Malaysia perlu mencurahkan keringat dan semangat yang melebihi apa yang dapat dibayangkan oleh orang luar. Di tengah-tengah ribut gila di Laut Andaman, setiap kali mereka perlu menjalankan kerja di bawah air, ia seperti berjalan di atas garis pemisah antara hidup dan mati. Saya pernah mendengar kisah seorang ketua jurutera berusia 60 tahun. Untuk memeriksa kestabilan pipe semasa ribut melanda, beliau kekal di platform yang berayun ganas selama 3 hari 3 malam tanpa berganjak. Apabila orang muda menasihatinya untuk berehat, beliau menunjuk ke pipe dan berkata, "Ini seperti anak kecil kita yang baru lahir." Bagaimana seorang ibu boleh meninggalkan anaknya ketika ribut paling kuat? Semangat seni digabungkan dengan jiwa yang memikul beban negara, inilah yang mengubah perkara yang mustahil menjadi kenyataan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah berbaloi untuk berjuang bersungguh-sungguh? Dalam era yang hanya menekankan pulangan cepat, adakah projek berisiko tinggi dan bermodal besar ini rugi? Rakan-rakan, akaun ini tidak dikira sebegitu sahaja. Apabila anda duduk di meja rundingan geopolitik, tenaga bukan sekadar komoditi, tetapi ia adalah senjata, ia adalah keyakinan. Katakan, suatu hari nanti sekatan maritim berlaku, kapal pengangkut gas tidak dapat masuk. Saluran pipe gas bawah laut, Laut Andaman ini, dan sistem yang dikendalikan dengan sumber kita sendiri akan menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Ia bukan sekadar penjana elektrik, tetapi ia adalah kubu tenaga Malaysia, tiang utama yang membolehkan kita berdiri teguh di tengah-tengah ombak gergasi.
Lebih-lebih lagi, kejayaan teknologi ini akan mengubah Malaysia daripada pembeli tenaga menjadi penjual teknologi tenaga bersih global. Kini, Filipina, Indonesia, ataupun negara-negara Kepulauan Pasifik sangat berminat dengan sistem ini. Mereka mempunyai perbezaan suhu, mereka mempunyai laut dalam, tetapi Malaysia akan menjadi pembawa obor yang menerangi mereka. Ini bukan sekadar mencari wang, tetapi ia adalah pas diplomatik yang kuat meningkatkan status Malaysia secara mendadak. Apabila projek demonstrasi fasa pertama bermula, angka yang bergerak naik setiap saat adalah jeritan memberitahu dunia bahawa Malaysia boleh. Karikatur pada masa lalu kini kelihatan sangat lucu. Pakar yang pernah mengatakan ia mustahil kini beratur menunggu untuk melawat di Langkawi. Rakyat Malaysia telah membuktikan sekali lagi bahawa di tanah yang sumbernya terhad, satu-satunya perkara yang tidak pernah kita kekurangan ialah keberanian untuk mencabar had dan kebijaksanaan untuk menulis masa depan baharu. Melihat ke permukaan air biru gelap Laut Andaman, saya tidak dapat menahan diri daripada membayangkan kembali ratusan tahun yang lalu. Nenek moyang kita berlayar merentasi lautan yang berbahaya untuk menanam akar di tanah ini. Ratusan tahun kemudian, jurutera kita sekali lagi menuju ke lautan, tetapi kali ini menggunakan teknologi paling canggih untuk mencari rahsia kelangsungan hidup. Ia adalah kitaran dan ia adalah peningkatan. Setiap pipe yang dicacak jauh ke dasar adalah seperti tali pusat yang menghubungkan masa kini dengan masa depan dan menghubungkan manusia dengan lautan. Ia mengingatkan kita bahawa kemenangan sebenar bukan mencuri, tetapi saling menyokong. Kita menggunakan tenaga sambil belajar untuk menghormati alam semula jadi. Jalan di hadapan masih mempunyai banyak ujian. Projek OTEK di Andaman mungkin hanya permulaan. Mungkin dalam masa terdekat, kita akan melihat ratusan lagi naga gergasi bawah laut berenang di sekitar pantai Malaysia, melihat pulau tenaga terapung yang bertaburan di laut seperti mutiara. Apabila tiba masanya, kita tidak perlu takut lampu padam, tidak perlu melihat muka sesiapa, kerana tenaga kita datang dari lautan yang tidak pernah berhenti di bawah kaki kita sendiri. Ini bukan kisah mengenai mana-mana negeri, tetapi ia adalah kisah semua rakyat Malaysia yang tidak menyerah kepada takdir. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ada satu perkara yang pasti. Selagi semangat juang rakyat Malaysia kekal, selagi keberanian untuk menghadapi kedalaman biru tidak pudar, tiada ombak gergasi yang akan menenggelamkan kapal ini. Kita bukan sahaja menjana elektrik, tetapi kita sedang menyimpan harapan tanpa batas untuk anak cucu kita. Jika kita bandingkan tekanan besar di bawah laut dalam sebagai tangan misteri yang cuba meremukkan penceroboh, arus Andaman yang mengalir di hadapan rumah kita adalah naga yang marah yang bersedia untuk mengoyakkan pertahanan manusia pada bila-bila masa. Rakan-rakan, anda mungkin tidak tahu bahawa Laut Andaman yang dalam digelar Lautan Syaitan bukan sahaja kerana kedalamannya, tetapi kerana ia adalah laluan utama arus ganas yang menduduki tangga teratas di Lautan Hindi. Arus ini lebih lebar daripada 100 km, sedalam ribuan meter, dan mengalir dengan kelajuan yang menakutkan. Jumlah air yang mengalir setiap saat adalah ratusan kali ganda daripada gabungan sungai Amazon. Mencuba meletakkan kapal di tengah-tengah arus gila ini dan menghantar pipe besar ke bawah adalah seperti menyelitkan jarum tepat pada batu di bawah laut. Ia adalah masalah peringkat mega projek yang tiada siapa di dunia berani memikirkannya. Apabila pasukan Malaysia memutuskan untuk menghadapi naga ini, syarikat insurans gergasi antarabangsa menolak untuk memberikan perlindungan semasa pembinaan, mengatakan ini adalah bencana yang menunggu masa untuk berlaku dengan peluang kegagalan 9%. Tetapi pasukan jurutera Malaysia tiada jalan untuk berundur. Mereka menggunakan langkah bijak yang mengejutkan dunia. Sistem kedudukan dinamik pintar yang disatukan dengan tentera robot bawah laut. Bayangkan, di tengah-tengah ombak dan ribut yang ganas, kapal induk di permukaan air tidak berlabuh, kerana laut sedalam berkilometer tidak boleh berlabuh. Kapal ini menggunakan kipas 360 darjah di bawah kapal, bekerjasama dengan satelit di langit dan sonar di bawah laut, dengan AI mengawal untuk mengira dan melaraskan kedudukannya beribu-ribu kali sesaat. Jika ombak menolak kapal ke kiri 1 meter, kipas akan menarik kapal kembali 1 meter dalam sekelip mata. Walaupun menghadapi ombak setinggi 5 meter,
Kapal ini kekal stabil, sehingga kesilapan dalam penggerudian lubang di dasar laut tidak melebihi 10 cm. Ia seperti Anda berjalan di atas tali di tengah-tengah ribut, tetapi memegang segelas air tanpa menumpahkan setitis pun. Di bawah air, ia seperti adegan dalam filem seram yang sunyi kerana penyelam tidak boleh turun. Pasukan Malaysia membina tentera robot keluli ROV tugas berat. Setiap unit dipasang dengan lengan robot yang lebih tepat daripada pisau bedah di tengah kegelapan dan kesejukan 600 meter. Robot-robot ini mesti melakukan penyambungan pipe, mengunci nut flange, atau bahkan menggerudi lubang pada batu igneous yang keras. Walaupun dengan teknologi canggih, kemalangan boleh berlaku. Semasa menjatuhkan pipe ke titik penting, tiba-tiba berlaku ombak dalaman, iaitu jisim air yang besar di bawah laut yang menghempas dengan ganas, menyebabkan pipe seberat ratusan tan berayun, seperti bandul dalam kegelapan, bersedia untuk menenggelamkan kapal induk atau memusnahkan robot bernilai berbilion. Dalam krisis itu, Ketua Operasi, seorang kapten tua yang berpengalaman belayar lebih 30 tahun, menggunakan naluri manusia yang mengatasi komputer. Beliau mengarahkan enjin berjalan dengan kuasa penuh menentang arus, menggunakan daya tujahan kapal untuk bertembung dengan tenaga jisim air bawah laut untuk menstabilkan pipe dengan inersia. Detik itu adalah garis pemisah antara hidup dan mati. Apabila pipe diletakkan di kedudukan dengan selamat, tiada sorakan di bilik kawalan, hanya keheningan yang panjang dan titisan air mata di wajah para pejuang. Kemenangan kecil ke atas alam semula jadi ini adalah kemenangan terbesar ke atas diri sendiri. Teknologi yang dipelajari dari had ini bukan sahaja menyelamatkan projek OTEC, tetapi menjadikan Malaysia memegang rahsia pembinaan bawah laut dalam. Kini, sama ada tapak turbin angin di laut dalam atau peletakan kabel bawah laut, teknologi kestabilan bawah laut, Malaysia menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan di pasaran global. Tetapi rakan-rakan, selepas mengatasi arus, kita masih perlu menghadapi musuh abadi Malaysia, gempa bumi. Walaupun Andaman cantik, ia adalah garis sesar yang tidak pernah tidur. Jika berlaku gempa bumi besar, adakah keseluruhan sistem pipe akan runtuh? Untuk menyelesaikan masalah ini, Jurutera Struktur Malaysia mengaplikasikan intipati ilmu seni pertahanan diri tradisional. Mereka mencipta sendi seismik 3D seismic joint, yang fleksibel, dipasang antara pipe dan asas yang diikat ke dasar laut. Di dalamnya mengandungi cecair khas dan disintesis tekanan tinggi. Dalam keadaan biasa, ia sekuat keluli, tetapi apabila gelombang gempa bumi tiba, hentaman akan menyebabkan cecair berubah keadaan seketika, menjadikan sendi melembut dan membengkok ke semua arah sehingga 30 darjah, melarutkan daya pemusnah gempa bumi dengan lembut. Dan apabila bumi berhenti, aloi memori bentuk akan menarik sendi kembali ke keadaan asal dengan segera. Sistem ini dipuji oleh Persatuan Pencegahan Bencana Antarabangsa sebagai inovasi penyelamat dunia, memberitahu dunia bahawa di tanah yang penuh dengan bencana alam, kita belajar untuk menari dengan malapetaka dengan indah. Setelah bercakap tentang kejuruteraan berat, mari kita luaskan pandangan untuk melihat gambaran keseluruhan tenaga dunia. Mengapa Malaysia perlu berusaha sekeras ini? Adakah hanya untuk alam sekitar? Sama sekali tidak. Ini adalah permainan catur di mana taruhannya adalah keselamatan negara. Lihatlah situasi dunia sekarang. Timur Tengah berperang, Laut Merah disekat, Laut Cina Selatan tegang. Bagi negara yang perlu mengimport tenaga yang besar seperti Malaysia, kapal pengangkut gas yang lambat sehari boleh bermakna kekacauan di kilang industri. Industri yang kita banggakan, seperti automotif dan elektronik, semuanya adalah mesin yang memakan banyak elektrik. Jika kilang kekurangan elektrik hanya 1 jam, kerugian akan mencecah berbilion-bilion ringgit. Tenaga terma dari lautan inilah sandaran tenaga Malaysia dan mungkin kuasa utama pada masa hadapan. Tidak seperti tenaga nuklear yang perlu mengimport bahan api. Tidak seperti loji kuasa arang batu yang bergantung kepada gas atau minyak. Bahan mentah OTEC adalah air laut di hadapan rumah kita sendiri. Digunakan sebanyak manapun, ia tidak akan habis. Tiada siapa yang boleh menyekatnya, tiada siapa yang boleh memutuskannya. Ini adalah kubu kedaulatan tenaga yang sebenar. Apabila kita memiliki ini, kita akan dapat berdiri di pentas dunia dengan bangga dan mempunyai kuasa tawar-menawar yang lebih besar.
Apa yang lebih menarik ialah teknologi ini menyembunyikan satu lagi rahasia yang lebih besar, hidrogen hijau, bahan api masa depan. Pada masa kini, pengeluaran hidrogen sering memerlukan bahan api fosil. Tetapi sistem otak kita boleh menggunakan elektrik bersih yang dihasilkan di laut untuk memisahkan molekul air laut bagi menghasilkan hidrogen tulen dengan serta-merta, menjadikannya kilang pengeluaran tenaga bersih di tengah-tengah lautan. Hidrogen ini boleh mengisi bas, menggerakkan kilang keluli, atau bahkan dimanfaatkan untuk diekspor ke Jepun atau Korea Selatan. Ini bukan sahaja menyelesaikan masalah elektrik, tetapi ia memberi peluang kepada Malaysia untuk menjadi Timur Tengah bagi tenaga bersih pada era akan datang. Gambaran masa depan lautan bukan lagi kekosongan biru, tetapi akan menjadi gugusan pulau tenaga terapung dengan tali pusat bawah laut menghantar tenaga bersih ke Pulau Langkawi dan Tanah Besar. Kereta kita akan digerakkan oleh hidrogen dari laut, makanan laut kita akan datang dari ladang air dalam yang paling bersih di dunia. Ini bukan fantasi, tetapi ia sedang berlaku. Sudah tentu, jalannya masih panjang. Dari projek demonstrasi kepada pengeluaran komersial berskala besar, ia masih memerlukan modal yang besar dan sokongan daripada semua pihak. Tetapi jika kita melihat kembali sejarah Malaysia, bilakah kita tidak bermula dengan memecahkan kebuntuan? Daripada membina landasan kereta api pertama, membina kilang penapisan minyak, atau menjadi pusat automotif ASEAN, perkara yang sentiasa membuat rakyat Malaysia bertahan adalah mengubah perkara yang mustahil menjadi perkara biasa. Kini, gergasi teknologi seperti Google atau Microsoft sedang memerhatikan projek di Langkawi, kerana pusat data mereka memerlukan tenaga yang stabil, bersih dan air sejuk semula jadi untuk menyejukkan. Tidak mustahil dalam masa terdekat, Langkawi akan menjadi lokasi pusat data bawah laut yang pertama di rantau ini, gabungan sempurna antara ekonomi digital dan tenaga bersih. Ini bukan kejayaan beberapa jurutera sahaja, tetapi ia adalah model Malaysia yang menunjukkan kepada dunia bahawa negara dengan sumber yang terhad, tetapi jika mempunyai wawasan, mempunyai teknologi, dan mempunyai keberanian untuk bertaruh, kita juga boleh berdiri di barisan hadapan dalam permainan global. Kini, apabila anda melihat ke laut dalam yang biru gelap di Langkawi atau Pulau Pinang, saya harap anda tidak lagi berasa takut dengan kegelapan itu, tetapi melihat harapan dan tenaga yang padat di dalamnya. Bunyi angin laut yang bertiup dan bunyi ombak yang memukul adalah bunyi jisim air yang bersedia untuk berkhidmat kepada negara kita, Malaysia. Kisah OTEK di Andaman hanyalah satu contoh perjuangan teknologi Malaysia. Di setiap sudut negara, terdapat ramai lagi wira tanpa nama yang bekerja untuk membina perisai untuk masa depan kita. Jika kita bandingkan penjanaan elektrik dari laut dalam sebagai tulang belakang naga, apa yang akan menyusul adalah daging, kulit dan kehidupan naga ini yang akan mengubah segalanya menjadi emas. Ramai mungkin berfikir, melabur sebesar ini, berisiko sebesar ini, hanya untuk bil elektrik yang sedikit, adakah ia berbaloi? Rakyat Malaysia tidak berfikir sebegitu sahaja. Paip yang dicacak sedalam 600 meter itu bukan sahaja mengepam air sejuk, tetapi ia mengepam berlian cecair juga. Anda mungkin tidak tahu bahawa air laut dalam adalah sumber air yang paling kuno dan tulen di dunia. Ia telah disimpan di bawah tekanan besar selama ribuan tahun, bebas daripada pencemaran dari era industri, mengandungi mineral yang diperlukan oleh badan, dan perkadarannya bahkan menyerupai cecair dalam badan manusia secara ajaib. Ini adalah air nuklear yang disediakan oleh alam semula jadi. Dalam projek di Andaman, penjanaan elektrik hanyalah langkah pertama. Selepas air sejuk 4 darjah selesai menjana elektrik, ia masih mengekalkan kesejukan kira-kira 10,15 darjah dan ketulenan yang tiada tandingannya. Ini adalah permulaan kepada berbilion-bilion perniagaan lain. Kita boleh menggunakan air sejuk ini di rumah hijau pertanian. Bayangkan Langkawi pada musim panas dengan suhu 35 darjah, tetapi di rumah hijau, suhu dikekalkan pada 18 darjah sepanjang masa dengan kos tenaga yang sangat rendah. Tanaman iklim sejuk yang mahal yang sebelum ini perlu diimport akan ditanam di sini, diekspor ke seluruh dunia dengan tanda, dihasilkan dari air laut dalam. Ini adalah revolusi pertanian Malaysia yang terbesar. Selepas itu,
Air yang melalui ladang pertanian akan dihantar ke ladang ternakan laut premium. Di sana, kita akan melihat tuna sirip biru atau udang gala air dalam membesar dengan cepat dalam air bersih tanpa sisa. Makanan laut ini akan menjadi harta karun yang dikehendaki oleh restoran Michelin di seluruh dunia. Dan akhirnya, air itu akan diekstrak mineralnya untuk membuat kosmetik dan minuman berfungsi berkualiti tinggi. Malaysia akan menjadi pusat blue economy yang paling bersepadu di Asia. Saya harus katakan, inilah kebijaksanaan rakyat Malaysia. Kita tidak kekurangan sumber, kerana otak adalah sumber terbesar. Kita tidak takut kekurangan, kerana inovasi akan mengubah kekurangan menjadi peluang. Jika dilihat lebih jauh, projek di Andaman bukan sahaja kebanggaan Malaysia, tetapi ia adalah rumah api bagi dunia. Dalam era di mana dunia menghadapi krisis pemanasan global, negara-negara kepulauan di seluruh dunia yang bakal ditenggelami air laut melihat Malaysia dengan harapan. Mereka melihat bahawa walaupun kita mungkin negara kecil, tetapi jika kita mempunyai pengetahuan dan keberanian, kita boleh mengubah musuh seperti paras air laut yang meningkat menjadi kawan yang membekalkan tenaga dan makanan. Kita melangkah daripada menjadi bidak dalam permainan politik kepada menjadi pemimpin iklim di rantau ini. Ini adalah soft power yang paling kuat yang pernah kita miliki. Sudah tentu, jalannya tidak ditaburi kelopak mawar. Mengemas kini teknologi, menarik modal, atau bahkan rundingan dasar, semuanya adalah cabaran yang perlu diatasi. Tetapi saya yakin bahawa selagi semangat anak cucu pelaya kita kekal, tiada apa yang terlalu sukar. Jika nenek moyang kita merentasi lautan untuk membina negara 400 tahun yang lalu, jika kita membina empayar automotif dari 50 tahun yang lalu, hari ini, kita juga boleh mengisytiharkan kekuasaan di kawasan biru. Rakan-rakan, semasa anda menggunakan elektrik untuk menghidupkan penyaman udara atau mengecas telefon bimbit hari ini, jangan lupa bahawa di bawah laut Andaman yang gelap dan sejuk, ada naga keluli yang berputar dan sekumpulan jurutera Malaysia sedang berjuang melawan ombak gergasi demi kita semua. Setiap unit elektrik yang dihasilkan adalah penulisan impian rakyat Malaysia di atas air. Ini bukan sekadar projek kejuruteraan, tetapi ia adalah lagu masa depan dan surat cinta kepada lautan. Ia membuktikan bahawa manusia tidak perlu memusnahkan alam semula jadi untuk bertahan, tetapi kita boleh hidup bersama dengan bermaruah dan megah. Dalam masa terdekat, Andaman mungkin bukan hanya tarikan pelancong yang indah, tetapi akan menjadi lembah silikon lautan yang menghasilkan tenaga, makanan dan teknologi untuk dunia. Kita semua adalah saksi dan sebahagian daripada perubahan ini. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan soalan. Suatu hari nanti, jika kereta anda tidak mengisi petrol, tetapi mengisi hidrogen dari laut, jika makanan laut yang anda makan datang dari air yang paling bersih di bawah bumi, dan jika negara kita tidak perlu lagi bimbang tentang tenaga, betapa bangganya anda dilahirkan dalam era ini? Jika anda percaya pada potensi rakyat Malaysia dan teknologi Malaysia, sila bantu kongsi kisah ini untuk sampai kepada mereka yang masih ragu-ragu terhadap kita. Gunakan kuasa sosial anda untuk memberitahu dunia apa yang Malaysia sedang lakukan. Dan komen beritahu saya perniagaan mana dalam ekonomi biru ini yang paling anda teruja. Air minuman dari dasar laut, ladang tuna sirip biru, atau kosmetik dari mineral air dalam. Jumpa lagi dalam bab seterusnya untuk masa depan Malaysia yang lebih baik.